الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا جئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat tunaikan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala peluang dan ruang ini kita gunakan sebaik mungkin untuk sama-sama kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tengok tajuk khutbah yang akan sama-sama kita ikuti pada hari ini, tajuk khutbahnya anak masa depan kita, apa peranan kita? Anak masa depan kita, apa peranan kita? Khutbah hari ini bincang tentang anak. Dan tuan-tuan sekalian, saya yakin dan saya pasti kebanyakan daripada kita yang hadir pada hari ini, kita semua, mungkin kebanyakan daripada kita sebab yang lepas dengan main Masjid Pro, yang dibenarkan datang ke masjid ni kebanyakannya anak ayah-ayah yang dah lepas vaksin 18 tahun ke atas dan sebagainya. Kebanyakan daripada kita ni ayah-ayah, ada anak masing-masing. Dan tajuk yang sama-sama kita bincangkan dalam khutbah hari ini, tajuk tu tak cerita pada tentang orang lain. Tajuk tu cerita tentang kita. Tajuk cerita tentang masa depan kita. Anak tu masa depan kita. Bukan setakat masa depan kita di dunia ini, malah yang paling penting adalah masa depan kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah antara harta yang paling bernilai. Yang paling bernilai. Tiga perkara yang kita selalu sebut, yang Nabi SAW sebut bila mati seorang anak Adam tu, ada tiga perkara yang tak akan terputus hubungan kita dengan dunia. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. So, hadis tu menceritakan tentang masa depan kita selepas kita berpindah ke alam yang kekal sampai bila-bila. Alam dunia yang sementara ni, kalau kita jaga masa depan kita dengan anak-anak kita yang ada sekarang, masa depan anak-anak kita dengan kita bagi dia harta, bagi dia pendidikan, bagi dia rumah, bagi dia kekayaan, bagi dia macam-macam kat dunia ni, itu masa depan dunia. Di masa depan alam akhirat yang selama-lamanya itu bergantung kepada bagaimana kita membentuk anak kita sekarang. So itu adalah masa depan kita, bukan hanya masa depan anak-anak kita, tapi masa depan kita. Jadi tajuk khutbah hari ini sangat penting, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang bila mati, dia pesan, dia kata lepas yang mati buatlah 40 hari 40 malam tahlil. Kan kita pesan macam-macam. Tapi bagaimana kita nak mempersiapkan anak kita yang betul-betul soleh? Ramai orang anggap anak sebagai bekalan kita tu, anak yang boleh sedekahkan, hadiahkan untuk kita macam-macam. Tapi sebenarnya ramai orang tak ambil peranan sangat tentang anak yang soleh. Bukannya berdoa, yang berdoa tu berdoa lah, tapi orang yang macam mana yang nak doakan kita? Anak yang macam mana yang nak doakan kita? Kalau anak tu ialah anak, tapi dia tak berapa jaga solat, tak jaga aurat, tak jaga hukum hakam, dia doakan juga, tapi adakah doa tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ikut logik kepada hadis tu, doa tu tak diterima. Doa tak diterima sebab apa? Anak tu bukan status anak yang soleh.
Anak yang betul-betul taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tinggalkan anak-anak yang macam mana tuan-tuan? Anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita. Bukan hanya anak yang mendoakan kita, tapi anak tu anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu adalah masa depan kita bila kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, khususnya bila kita di alam barzakh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau orang tanya macam mana cara kita nak tinggalkan anak yang soleh, kalau orang tanya saya biasa saya jawab, saya orang muda, anak kecil-kecil, nak cerita pasal ilmu parenting tak layak lebih-lebih lagi pada orang yang dah anak besar-besar, anak tua-tua, lebih layak, lebih pengalaman. Cuma kita boleh share hanya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu parenting, cara nak tinggalkan anak yang ada masa depan yang cerah di alam akhirat. Kalau kita rujuk surah Luqman, surah Luqman betul-betul surah parenting, betul-betul surah parenting yang kadang-kadang mungkin jarang-jarang kita nak kena, jarang-jarang kita tadabbur. Tuan-tuan sekalian, secara ringkas, dalam masa yang agak ringkas ni, dalam surah Luqman ada beberapa perkara asas. Dalam Quran dia tak cerita macam mana nak ajar anak supaya jadi engineer, jadi doktor, jadi orang hebat. Itu benda asas, benda biasa. Orang bukan Islam pun kejar benda yang sama. Tapi dalam Islam dia tekankan perkara asas supaya anak tu betul-betul anak-anak yang menjadi pelengkap kepada masa depan dia dan masa depan kita. Dalam surah Luqman, kalau tuan-tuan pegang Quran tu, buka dalam surah Luqman, muka surat 312 tu, ayat bila Allah Subhanahu wa taala cerita tentang didik anak, tinggalkan anak yang soleh. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala cerita tentang yang pertama paling penting untuk kita tekankan kepada anak-anak kita ialah nak tinggalkan anak-anak yang tak syirik pada Allah. Basicnya pada iman, basicnya pada aqidah. Ayat yang ke-14, kalau tuan-tuan baca panjang nanti Allah Subhanahu wa taala sebut wawasaina, ayat yang ke-13, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu pesanan yang pertama Luqman kepada anak dia, wahai anak kesayanganku, jangan syirik pada Allah. Kalau kita tanya diri kita sendiri, pernah tak ataupun berapa kali sepanjang umur kita, mungkin anak kita dah umur 18, 19, mungkin anak kita dah umur 30, 40. Berapa kali kita panggil anak kita dan kita pesan secara serius pada dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik pada Allah. Berapa kali kita pesan ayat ni? Dalam banyak-banyak pesanan kita sepanjang hidup kita, berapa kali kita pesan pada anak kita, Along yang ayah sayang, ya bunayya maknanya anak kesayanganku. Abang yang ayah sayang, Kak Ngah yang ayah sayang. Ayah nak pesan, jangan syirik pada Allah. Pernah tak kita sebut ayat ni kepada anak kita? Ayat ni Luqman pesan pada anak dia yang masih kecil lagi. Sampai bila-bila pesanan ni valid, jangan syirik pada Allah. Cerita tentang akidah. Kita sebagai ayah, saya pun ayah, mungkin anak masih kecil-kecil, tapi nak buat benda ni, berapa kali dah kita cerita tentang sifat 20 pada anak kita? Dalam banyak-banyak pesanan kita, berapa kali aku rasa macam tak pernah, mungkin sekolah je cerita, aku tak pernah cerita pun. Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, yang kita nak belajar kat masjid tu kan, wujud tu macam mana, qidam tu macam mana, baqa macam mana, mukhalafatuhu lil hawadith. Ayah kita, ayah ni berapa kali dah kita cerita tentang al-asmaul husna. Al-asmaul husna tu start nama-nama Allah yang 99 tu. Kalau kita sebut sehari satu sifat, 100 hari, 99 hari boleh habis. Tapi berapa kali dah kita cerita? Kak Ngah tahu tak apa makna Ar-Rahman? Ada tak kita pernah cerita basic tentang akidah? Kalau kita nak cerita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh tak kita cerita secara simple pada anak kita apa makna akidah ahli sunnah wal jamaah? Jadi benda-benda yang macam ni, benda-benda yang sangat basic yang Quran suruh ambil berat. Soal nak didik anak jadi orang berjaya, hebat, akademik, itu biasa. Tapi ini yang Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Quran, penekanan tentang akidah.
Sejauh mana kalau kita muhasabah di hari Jumaat yang mulia, berapa kali kita cerita tentang akidah kepada anak-anak kita? Paling-paling kurang benda-benda basic. Paling-paling kurang benda-benda basic. Sifat wajib pada Allah dan sebagainya. Berapa kali dah kita cerita? Itu yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebut, selepas cerita tentang syirik, Allah pesan supaya taat kepada ibu bapa. Ini panjang punya penerangannya, tuan-tuan boleh baca dalam surah Luqman nanti. Kemudian antara benda yang kita kena tekankan kepada anak-anak kita selepas cerita tentang akidah ialah dalam surah Luqman juga ayat yang ke-16 tu, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Cerita tentang iman lagi, peringatkan kepada anak kita supaya dia faham konsep dosa dan juga pahala. Sejauh mana kita cerita, paling-paling kurang ataupun paling tepat kita nak guna ayat yang sama yang Luqman Al-Hakim pesan pada anak dia. Apa dia pesan? Wahai anak kesayanganku, kalau sekiranya ada satu benda yang sebesar biji sawi sekalipun, mithqala habbah min khardal fatakun fi sakhrah, biji sawi tu duduk dalam sebiji batu, sebuah batu, au fis samawati au fil ard, ataupun di langit dan juga di bumi, ya'ti biha Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan perkara tersebut. Benda baik kita buat walaupun kecil, Allah akan pertontonkan di akhirat. Benda jahat kita buat walaupun kecil besar biji sawi, dan biji sawi itu berada di alam, di langit, di bumi pun besar, Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan. Ya'ti bihallah. Berapa kali dah kita pesan pada anak kita pesanan yang sama yang dipesan oleh Luqman Al-Hakim. Ini kita kena muhasabah. Saya yang cakap kena muhasabah, tuan-tuan yang sama-sama dah kita dengar. Konsep pahala, konsep dosa, konsep bagaimana Allah Subhanahu wa taala sentiasa lihat apa yang kita buat. Berapa kali dah kita pesan kepada anak-anak kita. Allahu Akbar, mudah-mudahan jadi muhasabah. Yang ketiga, yang Luqman Al-Hakim pesan pada anak dia, yang kita kena ambil muhasabah supaya hari ni kalau boleh balik nanti kita nak pesan cepat-cepat. Kita nak pesan cepat-cepat. Antara lain, antara pesanannya, ya bunayya aqimis salah. Wahai anak kesayanganku, dirikan semayang, dirikan salat. Tuan-tuan, ini antara tanggungjawab yang sangat besar. Suruh anak salat, suruh anak salat. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anak kesayanganku, dirikan salat. Ustaz, saya dah suruh anak saya berpuluh-puluh kali ustaz. Jenuh suruh ustaz. Contohlah kadang-kadang kita mengadu kan, kadang-kadang kita mengeluh. Jenuh suruh. Anak umur berapa? Anak dah 32, anak dah 22 kan mungkin. Kadang-kadang kita kena muhasabah. Masa dia budak-budak berapa kali kita pesan. Kalau kita tengok Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, contoh Nabi Ismail alaihi salam dalam surah Maryam, Allah cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail ni antara keistimewaan Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah kata, wahai Muhammad, tolong ceritakan tentang Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail? Nabi Ismail seorang nabi yang sadiqal wa'di, menepati janji dan seorang nabi. Antara ciri-ciri keistimewaan dia apa dia? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Kenapa mesti dimention dalam ayat ni? Nabi Ismail ni, dia ni dulu sentiasa suruh anak dia salat, suruh keluarga dia salat. Dalam banyak-banyak keistimewaan, ciri-ciri hebat seorang Nabi, tapi kenapa suruh anak salat ni jadi satu ciri keistimewaan yang perlu diabadikan dalam Quran? Maknanya besar je benda ni tuan-tuan. Suruh anak salat. Islam ajar kita, yang kita selalu tahulah, Islam ajar kita bila anak dah masuk 7 tahun suruh salat. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat bila masuk umur 7 tahun. 7 tahun suruh salat. Berapa lama suruh ni? Sampai 3 tahun.
Kan? Sampai 3 tahun. Wahum abna'u sab'asin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Pukullah dengan pukulan yang tak mencederakan bila dah masuk 10 tahun. Maknanya berapa lama jangka masa? 7, 8, 9. Masuk 10 boleh pukul. 3 tahun. 3 tahun kena suruh saja. Jangan pukul lagi. 3 tahun tu suruh. 3 tahun kalau kita kira dengan jumlah solat fardu saja. 5 kali sehari kali dengan 3 tahun, 365 kali 3, kemudiannya kali pula dengan 5 tu berapa? 5,400 lebih something tuan-tuan. Kita suruh anak kita salat 5,000 kali. 5,000 dengan pelbagai pendekatan, marah, nasihat, suruh macam tu, pujuk, bagi hadiah, suruh 5,000 kali. Tak pernah miss. Agak-agak tuan-tuan masuk umur 10 tahun perlu rotan tak perlu rotan tak? 5,000 kali dah jadi orang kata dah jadi iman dah jadi kepercayaan dah. Suruh anak salat ni masuk 10 tahun dia tak akan sampai kena pukul lah. Sebab apa? Dah suruh setiap kali masuk waktu suruh. Persoalannya, adakah betul kita suruh anak kita salat? Dia orang tanya, ustaz, dah sebelum 7 tahun tak perlu suruh ke? Sebelum 7 tahun kita kena tunjuk anak kita salat. Kita tunjuk kan? Sebelum umur 7 tahun tu, umur baru 4 tahun, 3 tahun, solat depan anak. Selain kita solat kat masjid, solat depan anak supaya anak nampak kita solat. Setengah orang dia suka solat dalam bilik senyap-senyap atas alasan nak khusyuk. Ganggulah budak-budak main belakang, panjat belakang, semua ganggu sembahyang sorang-sorang dalam bilik. Hasilnya anak tak tengok kita salat. Bila anak tak tengok kita salat, dia tak nampak budaya dalam rumah dia, rumah salat. Kan? Khusyuk ni sekurang-kurang khusyuk, kata pada alim ulama, sekurang-kurang khusyuk kita sedar kita sedang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling khusyuk waktu salat jadi imam. Nabi pernah dukung cucu dia. Anak kepada Zainab, dukung tengah salat. Nabi salat, Hasan dan Husain boleh main belakang Nabi. Lama Nabi sujud sampai 2 orang budak tu puas main, baru Nabi bangun. Maknanya subhanallah, Nabi tunjuk pada anak-anak dia salat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ambil peranan ni, suruh anak-anak kita salat. Kan, suruh ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf, dan serulah kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kepada kemungkaran, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah di atas apa yang menimpa kamu, inna dzalika min azmil umur, yang demikian adalah sebaik-baik urusan. Tuan-tuan sekalian, banyak pesanan-pesanan yang kalau kita muhasabah tengok sebelum kita jumpa Allah, anak-anak yang macam ni. Banyak lagi pesanan-pesanan dalam surah Luqman ni yang kita boleh ambil berat, berapa banyak kita buat, berapa kali dah kita suruh. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi satu modal yang terbaik untuk anak-anak kita nanti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu saja tuan-tuan sekalian. Masa dah nak habis, cuma di ujung-ujung ni tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang saya biasa maklum, insya-Allah sekarang ni rentas negeri dah dibenarkan. Kita Yayasan Amal Malaysia saya ini daripada relawan doa rindu. Saya biasa selalu dulu waktu-waktu khutbah saya pesan, saya selalu sebut kita punya misi dakwah kita ke pedalaman Sabah, pedalaman Sarawak dah terhenti 2 tahun. Sekarang dah buka, kita nak terbang balik dah. InsyaAllah esok tuan-tuan saya akan terbang ke Sabah. Kita nak masuk sekali lagi ke pedalaman Pulau Banggi. Saya dah 2 tahun tak pergi Pulau Banggi ni. Alhamdulillah kita nak terbang balik masuk pedalaman Pulau Banggi, dan kita nak sambung misi kita yang terhenti dah 2 tahun untuk kita membina perkampungan mu'allaf kat sana dan sebagainya tuan-tuan. Dan antara misi kita juga untuk kita turun Pulau Banggi ni, permintaan khas daripada orang kampung kat sana, khususnya satu kampung namanya Kampung Balabak. Kampung Balabak di Pulau Banggi ni kebanyakan bangsanya bangsa Balabak. Bangsa Balabak ni berasal daripada Balabak, Filipina. Memang orang lama dah puluh-puluh tahun duduk kat Pulau Banggi tu. Cuma yelah, dia orang tak ada IC sebab masalah politik. Itu tak apalah, cerita lain. Cuma nak sebut dia orang ni boleh dikatakan 99% Islam. Islam nama lah, Islam nama 99%. Alhamdulillah banyak missionary Kristian masuk. Dia orang tak tukar agama. Di Pulau Banggi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masuk dalam, tiba-tiba tuan-tuan akan jumpa missionary Kristian daripada Korea. Orang Korea sampai. Kita yang duduk sebelah ni tak sampai. Orang Korea boleh sampai. Masuk dalam, jumpa Korea. Jumpa Korea. Dibawa cerita agama dia. Itu kerja dia lah.
Cuma pendayah Kristian masuk, dia orang tak tukar agama, alhamdulillah. Cuma dia orang ni tak ada sekolah, anak-anak tak sekolah. Dia orang minta sangat, ustaz kalau boleh binalah tadika Islam kat sini. Kita nak bina generasi tu yang tua-tua kita nak tolong juga. Cuma yang tua-tua ni ialah kadang-kadang banyak cabaran-cabarannya dengan cabaran kehidupan, tapi budak-budak ni kita nak bina. Jadi insya-Allah kita nak bina tadika di kampung Balabak tu. Tapak wakaf daripada ketua kampung dah ada, cuma kita nak bina, dan insyaAllah kita pergi ni kita nak riki tanah dan sebagainya, nak buat perjanjian dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, dalam tabung belakang tu nama tulis tabung Akmal, belakang tabung akuarium tu, saya alu-alukanlah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita menyumbang. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai asbab juga, selain daripada anak yang soleh, sedekahun jariyah, sedekah jariah, rezeki yang berlari-lari. Harta tuan-tuan ada di pedalaman Balabak jadi tadika untuk anak-anak belajar Islam, belajar agama dan sebagainya. Jadi insya-Allah setakat mana yang tuan-tuan boleh bantu, kami sangat alu-alukan. Dan tabung tu juga saya nak gunakan untuk membina bangunan tahfiz di belakang ni. Nanti saya bahagikan jumlahnya nanti, bangunan tahfiz untuk Akmal ataupun tahfiz Syabab di belakang ni insya-Allah. Jadi saya alu-alukan tuan-tuan untuk menyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan dalam rezeki tuan-tuan, keberkatan dalam rezeki tuan-tuan, dunia akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah keberkatan tersebut akan sampai ke syurga insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.